Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B ni mempunyai markah yang sangat tinggi. Okey, jadi soalan bahagian B ni kita kena buat biar betul-betul supaya kita dapat markah penuh. Baik, nombor 12, lengkapkan jadual di bawah dengan di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X tambah 5. Baik, kita isi dalam kalkulator. Cikgu rasa ni semua orang dah tahu. Sepatutnya semua orang dah tahu. Kita ambil persamaan yang dibagi ni. X kuasa 3. Kita masukkan nilai negatif 1 dekat X tu. Okay. X kuasa 3 tolak 2X. Kita gantikan dengan negatif 1 tambah 5, maka kita akan dapat jawapan 6. Jadi kita isi di sini 6. Seterusnya kita gantikan dalam kurungan ni dekat nilai X ni dengan nombor 2. Kuasa 3 ni nombor 2. Tolak 2, kurungan 2 tambah 5, kita akan dapat 9. Keisi di sini 9. Baik, seterusnya kita tengok skala yang digunakan. Baik, skala yang digunakan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada, yang ni kita tukar kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf. Lukis graf daripada negatif 3 hingga 3. Yang ini cikgu harap semua dapat lukis graf. Jadi untuk menjimatkan masa, cikgu tunjukkan graf di sini. Sepatutnya graf yang awak akan dapat, graf yang awak akan lukis terhasilnya macam ini. Pastikan jawapan dapat seperti yang cikgu pamerkan di sini. Daripada sini kita akan cuba jawab C. Kita akan jawab C. Soalan C ialah daripada graf anda carikan nilai Y apabila X 1.5. Bila X 1.5, kita tengok pada graf kita X 1.5 di sini. Ini X 1.5. Di sini X 1.5. Kita buat garisan putus-putus. Bila bertembung sahaja dengan graf, kita akan dapat di sini. Sini adalah jawapan kita. Baik, jawapan yang kita dapat kita tulis di ruangan jawapan. Baik, di sini cikgu dapat 6. Dapat 6. Baik, bermakna kita tulis dekat ruangan jawapan. Jawapan yang boleh diterima ialah daripada 5 hingga 6. Mungkin jawapan kamu tidak sama dengan jawapan yang cikgu bagi. Seterusnya yang bahagian 2, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 7. Y sama dengan negatif 7. Y sama dengan negatif 7 di sini. Kita buat garisan putus-putus. Bila bertembung sahaja dengan graf, kita bawa ke paksi X. Jadi yang cikgu dapat ialah negatif 2.6. Baik, jawapan yang kita boleh terima, ialah dari negatif 2.5 sehingga negatif 2.7. Mungkin jawapan kamu berada di dalam antara negatif 2.5 hingga negatif 2.7. Jadi tulis jawapan kamu di ruangan jawapan yang disediakan. Tulis di sini. Macam cikgu tadi, cikgu dapat yang pertama tadi, cikgu dapat 6. Tadi cikgu dapat 6. Y sama dengan 6. Dan yang nilai X nya ialah cikgu dapat negatif 2.6. Untuk soalan D, lukis satu garis lurus yang sesuai untuk mencari semua nilai X. Baik, cikgu ambil persamaan dia. Baik, X kuasa 3 tambah 3 sama dengan 5X. Yang ini kita kena susun semula. Cikgu tulis di sini X kuasa 3 tambah
3 sama dengan 5x, kita kena jadikan dia sama dengan sifar. Bermakna 5x kita kena bawa ke depan. Jadi bila kita susun x kuasa 3 tambah 3 tolak 5x sama dengan sifar. Kemudian barulah kita boleh mula menjawab untuk soalan D. Untuk soalan D ni, kita kena ambil persamaan daripada A tolak dengan persamaan D. Persamaan A tadi ialah yang ini. Yang ini iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X tambah 5. Okey, kita mula dengan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X tambah 5. Okey, kita mula dengan A tolak dengan yang D. Yang D yang ini. Okey, kita susun semula. Sifar berada di bawah Y sama dengan X kuasa 3. 5X kita letak di sini. Dan tambah 3 kita letak di sini. Okey, ikut susunan yang betul. Baik, kita tolak. Y tolak kosong ialah Y. X kuasa 3 tolak X kuasa 3 habis. Negatif 2 tolak negatif 5, kita akan dapat 3x. Dan 5 tolak positif 3, kita akan dapat 2. Baik, daripada persamaan ni, kita kena lukis dekat graf kita. Macam mana kita nak lukis? Kita mesti ada jadual nilai. Okey, jadual nilai X, Y. Okey, kita boleh letak sebarang nilai X. Sebarang nilai X. Katakan cikgu ambil di sini nilai X. Cikgu letak negatif 3 dan 3. Okey, kamu boleh letak sebarang nombor yang ada di sini. Mungkin negatif 2 dengan sifar dengan 1. Okey, tapi cikgu di sini cikgu ambil negatif 3 dengan 3. Okey, kita kira macam mana nak dapat Y, masukkan dalam persamaan ni. Okey, 3x gantikan negatif 3 tambah 2. Maka kita guna kalkulator dapat negatif 7. Lepas tu yang kedua, 3 gantikan dekat x dengan nombor 3, akan dapat 11. Okey, kita dapat dua koordinat di sini, negatif 3, negatif 7, 3, 11. Kita tandakan pada graf kita. Okey, kita dapat dua tempat di sini. Kita ambil pembaris dan kita sambung, maka dapatlah garis lurus seperti yang cikgu tunjukkan ini. Baik, bila kita dapat garis lurus, kita cari cari tempat persilangan untuk mendapat nilai X. Okey, kita ada 3 tempat persilangan. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang pertama buat garisan putus-putus ke atas. Di sini cikgu dapat negatif 2.5. Tempat persilangan yang kedua cikgu dapat di sini ialah 0.6. Dan yang ketiga tempat persilangan ni cikgu dapat 1.85. Sebab dia duduk di antara 1.8 dengan 1.9, bermakna cikgu dapat 1.85. Jadi dari sini kita pindahkan ke ruangan jawapan kita. Okey, yang pertama cikgu dapat negatif 2.5. Negatif 2.5. Yang kedua cikgu dapat 0.6. Okey, 0.6. Yang kedua cikgu dapat 0.6. Dan yang ketiga cikgu dapat 1.85. 1.85. Baik, seterusnya nombor 13. Okey, nombor 13 seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, sebelum tu kita proses dulu soalan yang diberi. Okey, A ialah penjelmaan V ialah satu translasi. Negatif 1, 2. Negatif 1 menunjukkan pergerakan
sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Oleh kerana dia negatif, bermakna pergerakan kita adalah 1 petak ke kiri. Nombor di bawah menunjukkan pergerakan sama ada atas ataupun bawah. Bila nilainya positif 2, bermakna pergerakan ialah 2 petak ke atas. Jika negatif 2, bermakna negatif bergerak ke bawah sebanyak 2 petak. Baik, penjelmaan W ialah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat D. Okey, pusat D. Di sini pusat D ni merupakan pusat putaran. Okey, cikgu tanda sikit pada rajah. Nyatakan koordinat imej titik T. Okey, titik T bermakna kita berada di T. Kita bermula dekat T. Okey, kita fokus pada rajah kita. Kita bermula dekat T. Okey, kita sekarang berada pada T. Okey, kita bermula pada T. Apakah arahan soalannya? Arahan soalannya ialah V kuasa 2. Bila V kuasa 2 bermakna kita kena buat V 2 kali. Apa dia V? V ialah translasi. Bermakna kita kena bergerak 1 petak ke kiri dan 2 petak ke bawah. Okey, bermula di sini, bermula dekat T. Okey, kita bermula dekat T. Kita kena bergerak 1 petak ke kiri dan 2 petak ke atas. 1, 2. Okey, kita berada di sini. Sekarang kita berada di sini. Koordinat yang kita kena baca ialah 3, 7. 3, 7. Okey, kemudian V yang pertama kita dah buat. Kita kena buat V yang kedua. V yang kedua masih lagi pergerakan yang sama. Bermula dari sini, bergerak 1 petak ke kiri dan 2 petak ke atas. 1, 2. Okey, jawapan kita tengok X 2 dan Y-nya adalah 9. Maka kita tulis di ruangan jawapan kita. Okey, ruangan jawapan kita ada kat belakang. Jadi tulis di ruangan jawapan mula-mula yang kita dapat tadi 3, 7. Kemudian kita buat lagi satu pergerakan translasi, maka kita dapat 2, 9. Okey, untuk jawab yang kedua, mula-mula kita kena buat W. W apa dia W? W ialah putaran berpusat dekat D. Okey, untuk jawab yang kedua ni kita bermula semula daripada tempat asal kita tadi. Okey, tempat asal kita tadi kita duduk di sini. Okey, duduk dekat T. Okey, kita berasal di sini. Kita diminta membuat putaran. Pusat putaran di sini. Baik, cikgu akan lukis jarum jam. Okey, pusat jam. Okey, jarum jam kita panjangnya 3 unit. Baik, ini pukul 12. Seterusnya ini pukul 3. Yang ini pukul 6. Yang ini pukul 9. Baik, soalan dia kata ikut arah jam, bermakna daripada tempat duduk kita T ni bergerak ikut arah jam, maka kita akan berpindah ke tempat R. Di sinilah jawapan kita, iaitu koordinatnya ialah 7, 2. Okey, 7, 2. Selepas kita buat W, kita diminta buat V. V ialah translasi. Translasi tadi ialah 1 petak ke kiri, 2 petak ke atas. 1 petak ke kiri, 1 petak ke kiri dan 2 petak atas. Sekarang jawapan kita dah jadi 6, 4. 6, 4. Okey, kita pindahkan jawapan kita ke ruangan jawapan. Sepatutnya kita tulis di ruangan jawapan, tapi cikgu tunjuk dekat sini dulu. Kamu hendaklah menulis di ruangan jawapan, ya. Okey, 7, 2. Kemudian jawapan kita yang akhir ialah 6, 4. Baik. Maknanya kita kena tulis di sinilah. Yang pertama tadi 3, 7. Minta maaf. 2, 9. Yang ini tadi 7, 2,
6, 4. Baik, untuk jawab B, soalan kata PQRST ialah imej bagi ABCD. PQRST ialah imej. PQRST yang besar ni, PQRST ini adalah imej bagi ABCD. Yang ini adalah objek. Baik, sekarang di bawah gabungan penjelmaan NM. Di bawah penjelmaan NM. Apakah M? Apakah N? Baik. Daripada rajah A, B, C, D, E ni adalah objek. Untuk jadi PRST, dia berlaku 2 kali penjelmaan. Bermakna daripada objek ni A, B, C, D ni, dia hendaklah dipantulkan terlebih dahulu. Okey, dipantulkan terlebih dahulu. Kita boleh buat mana-mana paksi pantulan. Katakan cikgu buat di sini paksi pantulan dia. Okey, paksi pantulan dia pada Y sama dengan 3. Okey, baik, kita lukis semula rajah dia. A dipantulkan pada paksi Y sama dengan 3, dia tetap berada di situ. Apabila B dipantulkan pada garisan ni, B akan pindah ke sini. Titik E akan pindah di sini, dia setengah petak. Jadi E akan pindah di situ. Titik C 2 petak daripada garis pantulan, bermakna titik C akan pindah di sini. Dan titik D bila dipantulkan pada garis Y sama dengan 3, dia akan berada di situ. Jadi rajah yang kita dapat akan jadi macam ni bila kita pantulkan. Okey. Okey, kita akan dapat macam tu. Jadi bermakna jawapan yang kita dapat ialah pantulan. Berlaku pantulan pada garis Y sama dengan 3. Baik, untuk jawab yang kedua, daripada pantulan, daripada tadi kita dapat rajah ni, kemudian dia dibesarkan kepada PTSRQ ni, bermakna berlakunya pembesaran. Okey, berlakunya pembesaran. Bila kita sebut pembesaran, dia mesti diikuti dengan faktor skala. Okey, ejaan mesti betul ya. Jangan ada silap ejaan. Bila ada silap ejaan, kita kena tolak markah. Okey, pembesaran. Faktor skala, macam mana nak cari faktor skala? Faktor skala ialah imej bahagi dengan objek. Imej di sini kita tengok yang paling senang untuk kira. Kalau kita tengok PQ ni panjangnya adalah 6. Maknanya imej tu adalah 6 dan objeknya ni, yang ini adalah 2. 6/2 maknanya faktor skala kita adalah 3. Jadi faktor skala kita adalah 3 diikuti dengan pusat. Pada pusat. Okey, pada pusat. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Okey, kita sambung hujung dengan hujung. Menggunakan pembaris, kita sambung hujung S dengan hujung ni. Okey, sambung hujung yang ini dengan hujung R, kita guna pembaris, dan hujung P dengan hujung Q. Okey, jadi bila kita sambung, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, kita akan dapat ni cikgu dah guna pembaris ni. Okey, kalau guna pembaris, sambung hujung S dengan hujung yang ni, hujung ini dengan hujung sini, maka akan berlakulah tempat persilangannya di Q. Maka pada pusat Q, ataupun kita tulis 1 koordinat, sama ada kita nak tulis Q ataupun koordinat 1 1.
Baik, seterusnya, soalan seterusnya diberi bahawa ABCD ni sebenarnya ialah luas objek mewakili satu rantau yang mempunyai luas 24. Jadi 24 ni ialah luas objek. Hitungkan luas yang diwakili oleh kawasan yang berlorek. Okey, formula yang kita gunakan untuk jawab soalan ni ialah K kuasa 2 sama dengan luas imej per dengan luas objek. K ialah faktor skala. Faktor skala kita tadi ialah 3. Jadi 3 kuasa 2 sama dengan luas imej. Okey, daripada soalan ni, luas imej kita belum tahu. Luas imej yang besar ni. Okey, yang besar. PTSR kita belum tahu. Jadi kita jadikan dia sebagai X. Luas objek sudah diberi dalam soalan iaitu 24. Menggunakan shift solve, kita akan dapat luas imejnya adalah 216. Oleh sebab itu, luas kawasan berlorek, bila kita tengok rajah, luas kawasan berlorek ialah luas imej tolak dengan tempat yang tidak berlorek ini sebenarnya luas objek. Luas objek ni ialah 24. Jadi bermakna luas imej ialah 216 tolak dengan luas objek ialah 24, maka kita akan dapat 192.